kita ada 2 orang pengulas pada hari ini untuk sesi yang pertama. Dan minta maaf juga, sebenarnya kita ada 2 lagi orang pengulas pada hari ini dalam kongres kita, iaitu Yang Berhormat Dr. Halimah Ali dan juga Yang Berhormat Dr. Fazli Hasan, yang akan juga dijemput untuk mengulas perbincangan kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, kita menjemput pengulas yang pertama, Dr. Suhaini Kadiman daripada IJN, untuk berikan pandangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengurusi majlis dan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya untuk mengulas pembentangan yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya di atas pentas sana. Jadinya saya pengulas di sini tidak bermakna saya lebih baik daripada sahabat-sahabat saya yang jauh lebih hebat di atas pentas tu. Dan mungkin bukan mengulas, tapi sekadar memberikan sebanyak lontaran pandangan berdasarkan pembentangan yang telah. Baik, kita telah diberikan ataupun telah dibanjirkan dengan panjang lebar definisi profesional dan sehingga dia tak bagi saya mengulas tu. Kata cukup lah. Kita telah dibanjirkan dengan definisi yang dengan panjang lebar, sehingga mana kita pun bukannya semakin faham, tapi semakin confused. Apa sebenarnya definisi profesional dan juga ulama' ni? Mungkin ini kelemahan saya sendiri, kerana tidak dapat menggarap apa yang disampaikan dengan baik. Tapi apa yang saya boleh simpulkan, perkara yang berlaku pada hari ini adalah akibat daripada fitnah yang wujud selepas kejatuhan Daulah Islamiah. Apabila tidak ada lagi yang wujud daulah, maka ilmu ataupun disiplin ilmu telah dicacar merbakan oleh golongan-golongan yang ingin mendapat manfaat daripada segregation of knowledge tersebut. Dipisahkan ilmu daripada agama, maka didefinisikan golongan profesional sebagai orang yang mengaji bidang-bidang yang bukan daripada bidang agama, dan golongan ulama' ni orang yang mengaji bidang-bidang yang bersifat keagamaan. Maka perkara ini sengaja diwujudkan agar umat Islam ini akan sentiasa berada dalam keadaan yang berbalah. Ulama' itu sendiri pula, dia ada lagi pula ulama' batin lah, ulama' zahir lah. Tadi ulama' batin ni ulama' yang ilmu batin rupanya bukan. Dan kami dalam bidang profesional pun ada pelbagai bidang yang berbeza, kedoktoran, engineer dan sebagainya, dan dia akan sentiasa berada dalam keadaan yang berbeza-beza. Tujuannya untuk memastikan bahawa umat Islam tidak lagi bangkit sebagaimana kegemilangan pada zaman ilmu itu adalah satu, iaitu ilmu yang datangnya daripada Quran dan Sunnah, yang datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh para ulama' cendekiawan pada zaman dahulu. Kita lihat Ibnu Nafis, kita lihat Ibnu Sina, kita lihat Ar-Razi dan sebagainya. Mereka ini orang yang faqih dalam ilmu Al-Quran, Al-Hadis, dan mereka juga adalah orang yang mahir dalam bidang perubatan, dalam bidang fizik, dalam bidang matematik dan sebagainya. Ini tidak dapat diwujudkan kembali sehinggalah wujudnya kembali Daulah Islamiah tersebut. Sehingga wujudnya perkara, sehingga tertegaknya balik Daulah Islamiah, maka sehingga itulah disiplin-disiplin ilmu, segregation, secularism akan terus berlaku dalam masyarakat. Okay? Maka kita ni adalah natijah daripada kejatuhan Daulah Islamiah tersebut. Maka kita boleh mengambil dua pendekatan. Sama ada kita nak merungut,
kita boleh merungut sehingga cows come home, sehingga lembu pulang ke rumah, ataupun sehingga matahari terbit daripada sebelah barat dan sebagainya. Ataupun kita mengambil pendekatan yang lebih pragmatik, kita menyelesaikan isu perbezaan tersebut. Dalam hal inilah memerlukan sifat keikhlasan dalam semua pihak. Mereka mestilah bersifat ikhlas untuk menyelesaikan masalah yang timbul hasil daripada fitnah kejatuhan Daulah Islamiah tersebut. Maka kita lihat apabila Malaysia merdeka, golongan anak-anak muda dihantar ke Amerika, ke England, ke Australia untuk mempelajari ilmu-ilmu so-called professional ni, dan mereka ini kembali semula dengan tarbiyah barat, dengan dididik dengan pendidikan barat. Maka kita lihat pada awal tahun 70-an, gambaran seorang doktor tu dia berbeza dengan gambaran doktor kita pada tahun 2014-2015 sekarang ni. Sekarang ni kalau kita lihat gambaran seorang doktor, tu yang macam adik-adik yang berada kat sebelah kanan kita tu, semuanya berkopiah belaka. Tu semua pelajar-pelajar perubatan belaka tu. Pada tahun 70-an, golongan doktor ni bukan begini. Dia punya persepsi dia, golongan doktor ni yang memakai tie, coat, berada di klub-klub, yang enjoy dengan minuman alkohol dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, perancangan Allah itu lebih baik. Sifat ilmu tu dia akan kembali kepada fitrah. Maka kami yang mempelajari bidang perubatan ini, kami akan kembali kepada fitrah, iaitu inginkan kepada Islam. Maka bila kita ingin kepada Islam, kita terpaksa mengasosiasikan kita kepada jemaah Islam. Pada awal tahun 80-an, image PAS itu sendiri merupakan sebuah pertubuhan politik yang didominasikan oleh so-called golongan ulama berserban dan berjubah. Of course, dia akan menjadi kontra kepada golongan profesional yang bersifat bertali leher dan berkut tersebut. Tetapi apabila PAS membuka pintu kepelbagaian dengan pendekatan almarhum Ustaz Fadil Noor dan seterusnya dengan slogan PAS for All, maka berlakulah kemasukan berbondong-bondong golongan yang bersifat profesional ni untuk bersama-sama mendampingi jemaah ataupun gerakan Islam. Maka timbul pula sekarang ni persoalan kepelbagaian dalam jemaah Islam. Bukankah persoalan kepelbagaian dalam jemaah Islam tersebut, ciri-ciri jemaah yang pelbagai bersifat heterogenes tersebut adalah merupakan ciri jemaah yang sebenar? Maka ia tidak sepatutnya dilihat sebagai suatu masalah. Hari ini apa yang kita lihat, propaganda fitnah golongan yang bencikan kepada tertegaknya jemaah Islam, melontarkan fitnah-fitnah tersebut untuk memecah belahkan balik semula heterogeneity dalam sebuah jemaah Islam. Dan kita terperangkap di dalamnya. Kita bermain dengan media sosial dan kita membaca fitnah-fitnah yang dilontarkan dan kita terikut-ikut dan kita meraihkan perbezaan dan kepelbagaian yang diwujudkan untuk memecah belahkan gerakan Islam. Inilah lemahnya kita, sebab tidak ada dalam hati kita sifat keikhlasan untuk berjuang. Maka balik kepada ajaran Islam itu sendiri, bahawa kita berada mendekatkan diri dengan jemaah Islam untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kerana lain. Okey, kepelbagaian tersebut perlu di-manage, bagaimana yang disebut oleh pembentang kedua, perlu diuruskan, perlu diletak leadership dia. Golongan tersebut, golongan ulama ada leadership dia, golongan profesional ada leadershipnya. Kenapa perlu diuruskan? Kerana kelompok yang tidak terurus, dia akan bertaburan dan mereka ni tidak akan terarah. Kita perlu mengarahkan golongan-golongan yang begitu berpotensi tinggi dalam sebuah jemaah Islam untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Tanpa pengurusan yang terarah, macam mana golongan tersebut nak dimanfaatkan untuk kepentingan Islam? Maka kita memerlukan sifat kepimpinan yang bersifat beraspirasi tinggi untuk menyatukan golongan-golongan yang pelbagai, kerana memang nature manusia itu akan pelbagai. Kita hidup suami isteri pun akan ada kepelbagaian dalam sebuah rumah tangga. Maka ini kan pula dalam sebuah jemaah Islam. Dengan wujudnya leadership tersebut, maka diharapkan akan ada penyatuan antara golongan profesional yang dipisahkan daripada golongan agama tersebut untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Dalam ilmu perubatan contohnya, saya terlibat secara direct dalam isu pemindahan organ. Maka kita dalam peringkat awal
mengalami sedikit sebanyak penentangan ataupun pandangan yang berbeza daripada golongan ulama yang menyatakan bahawa pemindahan organ ni adalah hukumnya tidak harus. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut? Sedangkan daripada segi tuntutan perubatan akan ada segolongan pesakit yang memerlukan pemindahan organ. Maka adakah kita melakukan dosa dengan sebab kita terlibat dalam satu proses pemindahan organ? Maka cara nak menyelesaikan kemelut dalam masyarakat yang wujud tersebut, sebab orang pun tak nak donate, tak nak dermakan organ, sebab ulama kata tidak harus, dan orang yang nak menerima organ pun rasa bersalah sebab ulama kata tidak harus. Cara nak menyelesaikannya adalah dengan mengadakan muzakarah dengan disiplin ilmu yang tinggi, dengan suatu suasana yang berintegrasi, dipanggil golongan ulama untuk berbincang dengan golongan profesional di kalangan pakar-pakar perubatan dan membentangkan definisi kes senario mengikut keperluan pada ketika itu. Dan hasilnya alhamdulillah sekarang ini proses pendermaan organ lebih mudah dan ulama lebih terbuka kepada konsep pendermaan organ. Ini adalah sebagai satu contoh yang mana dengan kepimpinan yang baik, dengan pengurusan yang baik, golongan kesatuan golongan profesional dan juga ulama akan dapat menyelesaikan masalah yang wujud di dalam masyarakat. Maka saya rasa cukup sekadar ini dahulu lontaran pandangan daripada saya yang lebih menjurus kepada aspek perubatan, dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas pembentangan yang begitu baik oleh ketiga-tiga orang sahabat saya di atas pentas sana, dan sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu adalah di atas sifat saya sendiri sebagai seorang manusia. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Dr. Suhaini atas pandangan beliau. Jadi kata kunci di sini adalah bagaimana kita manage the differences. Sesungguhnya perpecahan tu dari satu segi adalah rahmat. Kalau kita dapat garap dan dapat gemblingkan dengan baik, diuruskan dengan baik. Jadi saya buka kepada floor, mungkin satu soalan ataupun satu pandangan sebelum kita pergi kepada pengulas kedua, Dr. Amran Salih daripada UKM. Ada? Kita kesuntukan masa, jadi kita berikan ruang untuk satu dulu. Kalau ada masa lagi kita akan buka lagi. Kalau tiada, kita terus pergi kepada pengulas kedua, Dr. Amran, yang nampaknya tak sabar-sabar untuk mengulas. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit ulasan daripada saya. Yang pertama saya nak melahirkan rasa bertuah. Tak tahu lah audien share dengan saya tak. Panel kat depan ni sebenarnya kita agak bertuah lah pada pagi ni dengan Profesor Badli, Dr. Ghazani dan Datuk Raji Idris. Ni orang-orang yang hebat. Saya ni professional opinion, bukan saya nak ajak diorang. Sebabnya kalau saya banyak terlibat dengan pengendalian conference, seminar dan sebagainya. Biasanya kalau saya panggil ketiga-tiga ni dengan chairman dia, seorang full professor, Profesor Hairul selalunya kita charge sesi macam ni satu kepala RM1,000 lah. Jadi kita rasa amat bertuah pagi ni sebab semuanya percuma. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya nak ulas beberapa poin. Prof Badli dan Prof Ghazani sebenarnya telah memberi takrifan ulama' itu sendiri dari segi bahasa dan dari segi takrifan Islam itu sendiri. Saya rasa jelas. Mungkin saya mewakili audien ni, kita rasa jelas. Jadi ulama' tu mestilah seorang yang faqih dalam bidang agama. Sementara yang ulama' lain ni ulama' dari sudut bahasa lah, di lughah, yang mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang yang masing-masing. Saya rasa yang tu telah dijelaskan dengan baik. Dan Prof Badli telah
membawa satu point, dan actually saudara Dr. Suhaini juga telah menimbulkan historical dari segi sejarah macam mana boleh ada isu ulama dan profesional ni, iaitu secularism ataupun jatuhnya daulah Islamiah itu menyebabkan berlakunya satu gap antara golongan yang ulama yang ditakrifkan dalam dari perspektif agama tu, dan ulama-ulama lain, yang mana berlaku pemisahan antara profesional dah, kerja profesional dah. Okey. Dan menurut Prof tadi, Prof Badli, ulama ni kalau dia buat kerja dia, maknanya dia seorang yang profesional. Dan Prof Ghazani sebenarnya membawa satu lagi, dia bawa kita ke satu level yang baru, iaitu membezakan apa tu professionals, dan Prof Badli pun ada sebut pasal pemain bola sepak yang profesional kan. Maknanya you ambil upah, you berikan servis yang terbaik. Okay? Itu profesional. Tapi professionalism ni lebih merujuk kepada sikap kita. Contohnya, saya ni seorang engineer. Jadi dalam engineer ni ada code of ethic. Dan panel-panel tadi ada sebut juga sikit-sikit, tak secara khusus tentang etika dan code of ethic, tapi sebenarnya profesional ni selalunya terikat atau bound by code of ethic. Dan kalau saya nak cross-link dengan apa yang Datuk Raji Idris sebut tadi, biasanya code of ethic ni pun kita import daripada barat jugalah. Walaupun kita ada code of ethic sendiri, maknanya yang etik barat tu diimport daripada kita, lepas tu kita import balik. Contohnya di Kanada, kalau you bergraduat sebagai engineer, ada satu seremoni coal iron. Jadi kita pegang coal iron tu dan kita bersumpah supaya atas code of engineer tadi, maknanya safety is paramount. Itu salah satunya lah. Saya tak nak sebut secara detail lah, nanti panjang lah pula kan. Itu salah satunya. Jadi bila kalau kita blend ketiga-tiga tadi, maknanya professional tadi dia melakukan kerja dia mengikut kehendak majikan, mengikut kontrak yang dimeterai, kemudian mengikut code of ethic dia. Maknanya kalau ada satu kesalahan, dia kena laporkan, walaupun majikan dia tak suka. Ini satu professionalism. Tapi kita, kalau kita blendkan tadi, maknanya kita kena masukkan unsur, maknanya kita kena kembali kepada Islam tu. Kita kena tengok balik code of ethic tu, dan siapa lagi yang paling layak untuk menasihati kita, melainkan orang yang pakar dalam Islam itu sendirilah. Jadi kita nampak ada mungkin pada pandangan saya lah, saya rasa hari ini kita bertuah sebab kita ada pelbagai pandangan yang kita boleh blend together, yang kita nampak ada hubung kait antara profesional tu sendiri dan profesionalisme mengikut sikap, code of ethic dan sebagainya, dan bagaimana kita nak kembali kepada Islam. Satu yang saya rasa tidak ditekankan sangat, tapi secara sekali lalu ada disebutkan tentang masyarakat. Maksudnya ulama atau profesional yang kita bincang hari ini ni, adakah ulama dan profesional yang terjun dalam masyarakat? Saya rasa jawapannya ya. Sebab di hujung-hujung tadi ada disebut tentang macam mana kita nak bawa penyelesaian Islam kepada masyarakat. Jadi maknanya panel-panel ni membincangkan profesional dan ulama yang terjun dalam masyarakat. Jadi kita kena bezakan dengan ulama dan profesional yang tidak terjun dalam masyarakat. Yang itu yang kita tidak bincangkan hari ini. Yang kita bincangkan ulama dan profesional yang terjun dalam masyarakat, yang mungkin oleh kerana kedua-duanya ingin membawa penyelesaian kepada masyarakat ni, mungkin itulah satu berlaku konflik, penyelesaian yang berbeza, yang saudara saya sebut tadi, pelbagai
pandangan dalam jemaah Islam lah, dalam sebuah gerakan Islam. Saya rasa terharu, mungkin audien share dengan saya rasa terharu dengan contoh pengalaman yang diberikan oleh Datuk Raja Idris di TDM. Saya pun dengar perkara ni buat pertama kali. Jadi saya rasa contoh yang sangat baik di mana pengerusi tu dan CEO, chairman dan CEO berganding bahu. Kedua-duanya telah mengamalkan, kalau menurut Prof Kazani tadi, kedua-duanya mengamalkan profesionalisme. Maknanya satu sikap profesional yang tinggi, di mana almarhum telah menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ulama secara profesional, dengan profesionalisme yang tinggi, untuk membawa kaedah as-salam kepada TDM untuk menyelesaikan segala masalah kewangan di situ, dan untuk urusan urus niaga. Dan CEO telah mengamalkan profesionalisme yang tinggi juga untuk carry out the plan lah, untuk menjalankan plan yang dicadangkan. Mungkin audien sekarang, bila kita kata sekarang ni dah tak ada isu dah, maknanya ulama profesional, profesional dalam bidang lain pun profesional. Jadi bila kata tak valid, jadi timbul lah macam audien ni mungkin rasa, so apa isunya sekarang ni, apa isu yang digembur-gemburkan sekarang ni. Maknanya dalam sesi ni isu-isu tu mungkin ada yang bermain dalam kepala kita semua, ulama versus profesional, isu-isu konflik dalam jemaah ni. Maknanya masih belum terjawab. Mungkin kita ada sesi-sesi seterusnya. Sekarang ni apa isu dia? Adakah isu antara orang yang tak pakar dalam agama dengan yang pakar dalam agama, dan sebagainya. Jadi mungkin kita bersabar lah. Saya pun kena bersabar sebab rasanya pagi ni sesi pertama ni tak selesai lagi. Sebab kita nampak tak ada isu pula di situ, ulama versus profesional. Jadi yang akhir sekali, sebagai kesimpulannya, saya nampak sesi pagi ni ketiga-tiga panel sebenarnya membawa satu mesej penting, di mana kita kena whatever it is, apa saja konflik yang kita ada sekarang ni yang mungkin terjawab pada akhir hari ini, ketiga-tiganya mengajak kita bersama-sama membawa, dan juga sebenarnya komen daripada Dr. Suhaini, sama-sama membawa penyelesaian Islam kepada masyarakat. Ini sebenarnya benda yang jauh lebih besar daripada polemik yang ada sekarang ni. Jadi kita, insyaAllah kita cubalah sebagai professionals, semua ni profesional kat sini, kita bawa penyelesaian Islam kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dr. Amran kerana mengulas dengan baik pembentangan tiga-tiga orang panelis ni. Kita kesutukan masa, tapi saya akan bagi masa barangkali 1-2 minit untuk setiap panelis untuk respon kalau ada berdasarkan ulasan ataupun persoalan yang timbulkan sebelum kita tamatkan sesi yang pertama ni. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan kepada kedua-dua pengulas. Cuma saya 1-2 perkara nak bincanglah selepas diulas tadi. Seperti disebut oleh Dr. Suhaini, dari segi sejarah Daulah Islamiyah setelah jatuh, dan pada masa itulah nampak keretakan antara ulama dan profesional dan sekularisme dan sebagainya. Tetapi saya rasa ini adalah satu-satunya cara ataupun memang menjadi hasrat dunia barat selepas jatuhnya Uthmaniyah, iaitu divide and rule. Dan hingga ke hari ini memang mereka divide and rule. Hingga ke hari ini, saat ini pun di Malaysia diamalkan divide and rule. DAP ingin nak dividekan PAS supaya mereka dapat kuasai. Apa makna itu? Makna itu divide and rule. Mereka nak melaga-lagakan kepimpinan PAS supaya mereka dapat menguasai dan mereka dapat rule PAS. Jadi ini adalah satu cara sekular di mana mereka akan divide supaya mereka dapat menguasai. Jadi ini yang kita kena atasi, iaitu sistem yang digunakan, iaitu divide and rule. Itu yang pertama. Yang keduanya oleh Profesor Amran berkaitan dengan Code of Ethics. Sebenarnya saya rasa walaupun
profesional dalam bidang-bidang mereka ada code of ethics, tapi saya rasa ulama juga walaupun tak termaktub dan tak tertulis dan tidak perlu memegang apa-apa bahan, tetapi code of ethics mereka memang dah ada. Apa yang tersurat dan apa yang tersirat dalam Quran dan hadis adalah ikutan mereka dan itu menjadi code of ethics mereka. Jadi apa yang perlu sekarang ialah untuk kami sebagai profesional menggunakan code of ethics yang sama yang digunakan oleh ulama-ulama, iaitu menghayati apa yang tersurat dan tersirat di dalam Quran dan juga hadis. Yang ketiganya ialah berkaitan dengan ulama ke masyarakat. Pada saudara-saudara semua sini, tiap-tiap minggu kita pergi mendengar khutbah Jumaat. Tiap-tiap kali kita dengar yang sama. Kita diminta untuk mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Tetapi siapa yang dengar? Kita yang dah memang mengikuti. Kita yang pergi semayang. Orang yang tak semayang tak dengar. Orang yang tak mari ke masjid tak dengar. Jadi sekarang ni seperti disebut oleh Prof. Amran, memang betul. Ulama kena pergi ke masyarakat. Kerana nak tunggu orang datang ke masjid baru dikhutbah, saya rasa tak ke mana kita. Kalau semua nak mari ke masjid pun pada hari Jumaat, masjid pun tak cukup tempat. Jadi macam mana kita nak gunakan kaedah-kaedah yang kita boleh supaya ulama dapat ke masyarakat dan beritahu untuk tinggalkan yang dilarang dan dikerjakan yang diminta, ataupun yang telah pun kita dengar tiap-tiap hari Jumaat. Jadi saya rasa itu adalah satu poin yang memang sepatutnya dipikirkan oleh ulama, macam mana mereka boleh sampai ke dalam masyarakat supaya masyarakat dapat mendengar mesej-mesej yang diberi kepada kita semua tiap-tiap hari Jumaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia Raja Datuk Idris kerana mengulas bagi pihak semua, bagi semua panelis, dan sekaligus kita merumuskanlah untuk sesi kita yang pertama ni, bagaimana dikotomi antara ulama dan profesional itu seharusnya dihancurkan ataupun dihilangkan kerana sifat profesional ulama itu sendiri seperti mana yang dibentangkan oleh para panelis. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan jazakumullah khairan kathira kepada barisan panelis kita yang telah bincangkan dengan baik, dan juga kedua-dua orang pengulas kita, Dr. Amran dan juga Dr. Suhaini, dan semua para peserta kerana memberikan perhatian dan berikan pandangan, insyaAllah. Jadi kita akan akhirkan sesi yang pertama sini, dan saya akan pulangkan balik majlis kepada Dr. Fuad untuk meneruskan kongres kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.